Salah satu cabaran dalam pengembangan agama Islam sejak dahulu lagi adalah wujudnya golongan dan pengaruh yang cuba untuk memesongkan akidah umat Islam. Mereka menyangka bahawa apa yang dibawa oleh mereka itu bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal apa yang mereka bawa itu mengikuti hawa nafsu mereka dan sangat tidak menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa ni bukti dengan kerajaan lagi untuk kesampan وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار. في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Azmi. Saya merupakan seorang pelajar daripada Universiti Sultan Zainal Abidin dan saya mengambil kos pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Pada hari ini saya ingin berkongsi dan mengupaskan sedikit tentang isu semasa yang mana kita sering dengar dan berlaku di dalam masyarakat kita sendiri. Sama ada kita sedar ataupun tidak saja perkara itu berlaku, iaitu isu penyelewengan akidah. Sebelum saya mulakan perbincangan atau perkongsian ini, saya ingin membaca sepotong hadis berkaitan dengan isu yang kita bincangkan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadhihi al-ummah satafriqu ala 73 millah, yakni al-ahwa kulluha finnar illa wahidah wahyal jamaah. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya umat aku akan berpecah kepada 73 golongan, yakni yang mengikuti hawa nafsu seluruhnya akan masuk ke dalam api neraka melainkan satu, iaitu al-jamaah. Hadis ini merupakan riwayat Ibnu Majah, hadis nombor 3993. Sebelum kita ke perbahasan yang lebih terperinci, eloklah kita tahu dulu apakah maksud ajaran sesat itu sendiri. Maksud ajaran sesat ni adalah sebarang amalan ataupun ajaran yang dibawa oleh orang Islam sendiri ataupun orang bukan Islam. Kemudian dia mendakwa apa yang dibawa itu bertepatan dengan Islam lah. Padahal pada hakikatnya tak bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bertepatan dengan syariat dan akidah Islamiyah. Dahlah dia kata ajaran itu bertepatan dengan agama Islam, tapi pada hakikatnya tak bertepatan pun dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan pada Al-Quran dan Sunnah saja tak bertepatan, pada syariah dan akidah. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan daripada golongan-golongan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Maksudnya, barang siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Isu penyelewengan akidah ini bukan suatu isu yang baharu. Isu ini telah berlaku sejak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman akidah yang terawal telah berlaku ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup adalah terdapat orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan menghimpunkan pengikut untuk menentang agama Islam. Siapakah orang itu? Dia adalah Musailamah al-Yamamah ataupun dikenali sebagai Musailamah al-Kadzab. Sesungguhnya tiada rasul dan tiada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar risalah wan nubuwah para inqata'at pada rasul ba'di walan nabi. Maksudnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawasanya kerasulan dan kenabian telah terputus. Maka tiada rasul setelahku dan tiada nabi. Riwayat Ahmad. Daripada sini kita dapat ketahui bahawa ajaran sesat ni telah ada ketika mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Apatah lagi pada zaman sekarang terdapat banyaknya kumpulan ajaran sesat yang telah bertapak di atas muka bumi kita ini. Antara kumpulan yang saya dapat senaraikan adalah kumpulan ajaran sesat iaitu yang pertama Syiah, yang kedua Mu'tazilah, dan yang ketiga Jabariyah, dan yang keempat Qadariyah. Sebenarnya banyak lagi golongan-golongan ataupun kumpulan ajaran sesat yang saya tidak sebutkan. Kalau nak lebih ketahui lebih lanjut tentang kumpulan-kumpulan ini ataupun kumpulan ajaran sesat yang lain, kita boleh cari di internet ataupun buku-buku sejarah. Daripada kumpulan-kumpulan ini timbulnya satu persoalan. Apakah yang membuatkan ataupun apakah sebab ataupun faktor yang membuatkan kumpulan ini timbul ataupun kumpulan ini wujud di atas muka bumi ini? Perbahasan ini kita akan bahaskan ke perbahasan yang seterusnya. Sebelum itu, saya ingin membaca sepotong hadis an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Maksudnya kepada Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mengadakan sesuatu pembaharuan dalam urusan kami iaitu agama yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis ini merupakan riwayat Al-Bukhari. Seterusnya kita pergi kepada sejarah munculnya ajaran sesat di Malaysia. Ajaran sesat telah muncul di Malaysia ini pada sebelum tahun 1990-an lagi. Dan pada waktu tersebut ajaran sesat di Malaysia ini bergerak secara sembunyi dan ia amat menyukarkan pihak berkuasa untuk mengesan dan menjejaki mereka dengan lebih awal lagi. Jadi antara contoh ajaran sesat di Malaysia ini, yang pertamanya iaitu pada tahun 1995 pihak berkuasa telah berjaya mengesan dan menangkap sebuah kumpulan ajaran sesat yang diketuai oleh Asy'ari Muhammad. Pengikut-pengikutnya telah ditangkap dan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Dan yang kedua, pada 2009 pula telah munculnya suatu ajaran sesat atau fahaman sesat di mana seorang lelaki yang dikenali sebagai Rasul Kahar ataupun nama sebenarnya Abdul Kahar Ahmad telah mengaku bahawa dirinya sebagai seorang Rasul ataupun Rasul Melayu. Dan yang ketiga iaitu yang paling famous di Malaysia ini iaitu Ayah Pin. Ayah Pin di Besut, Terengganu. Ayah Pin ataupun nama sebenarnya Arifin telah membina sebuah rumah ibadat dan mengaku bahawa dirinya sebagai wakil Tuhan kepada semua agama dan menyebabkan ramai pengikut-pengikutnya terikut akan ajaran beliau, akan ajarannya. Jadi banyak lagi contoh ajaran sesat yang berlaku di Malaysia ni, antara ajaran sesat sufi, ajaran sesat akidah dan sebagainya. Dan ajaran sesat ini amat bahaya untuk akidah umat Islam, terutamanya bagi mereka yang ilmunya cetek, ilmu agamanya cetek. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membaca satu hadis daripada kitab Muwatta' Malik, daripada kitab Al-Qadr. An Malik annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni ma lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Yang maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara
di mana kamu tidak akan sesat. Jika kamu beramal dengan kedua-dua ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Sekian itu sahaja daripada saya. Fikir macam mana ajaran sesat ni berlaku dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan ajaran sesat ini semakin meluas? Kau pernah terfikir tak? Dan di antara faktor berlakunya ajaran sesat ini iaitu antara salah satunya faktor kepercayaan kepada perkara-perkara yang gaib. Percaya kepada perkara-perkara yang gaib ini adalah satu faktor tersebarnya ajaran sesat. Hal ini disebabkan kerana perkara gaib itu adalah sesuatu yang sememangnya diasaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana akidah dan syarak dan akhlak Islam itu sendiri adalah perkara-perkara yang gaib yang hanya dapat diketahui oleh melalui Al-Quran dan Al-Sunnah, melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Justru kerana terdapat penganut ajaran sesat amat mudah sekali percaya perkara-perkara yang tidak betul, iaitu perkara-perkara yang gaib, menyebabkan kesesatan. Penganut-penganut yang sesat ni semakin berleluasa, khususnya dalam negara kita lah, khususnya dalam negara Malaysia. Dan terdapat banyak kes-kes yang mana timbul dalam media sosial, penganut-penganut ayah ping dan sebagainya. Ini menyebabkan salah satu faktornya kepercayaan kepada perkara yang benda-benda gaib ini, menyebabkan akidah kita ni tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya di antara faktor yang lain juga iaitu faktor kecetekan ilmu dan iman. Kecetekan guru-guru yang mengajar ilmu pengetahuan Islam ini lantas mendabik dada bahawa ia telah pandai dan bertaraf ulama dan mula mengumpulkan murid-murid untuk menyebarkan agama-agama dan fahaman-fahaman yang kesesat ini. Di sinilah letaknya kepentingan peraturan Jabatan Agama Islam di negeri-negeri di Malaysia mengeluarkan tauliah kepada guru-guru yang ingin mengajar agama. Ini adalah satu cara yang mana pembendungan ajaran sesat ini dapat dibendung dan terkesanglah. Ada pula di antara mereka yang baru setahun jagung, boleh kita katakan bercimpung dalam ilmu agama, terus ingin menjadi syekh, pemimpin orang-orang lain di dalam mengamalkan tarikat-tarikat mereka. Kejahilan guru tarikat itu sendiri dalam akidah, syarak dan akhlak Islam sering mengelicirkan mereka ke lembah kesesatan, dan ajaran sesat ini semakin bertambah kerana mereka ni guru-guru ni selalu mengumpulkan anak muridnya dan menyebarkan fahaman-fahaman yang tidak betul berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan, kita mestilah mempersiapkan diri kita dengan takwa dan iman, khususnya kita berada pada akhir zaman ini. Sebagaimana kita tahu, Islam sangat mementingkan akidah, dan akidah Islam juga merupakan satu perkara yang pertama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengubah kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal demikian, kita mestilah berpegang teguh dengan dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita mestilah memperbanyakkan mengamalkan sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan mengikut apa yang baginda lakukan dan mengikut apa yang baginda zahirkan, agar kita hidup sentiasa berada pada landasan yang betul dan tidak wujudnya ajaran-ajaran sesat ini. Itu saja.
daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.